Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Nurul Alis Adil Akhbar untuk laporan berita tengah malam. Saudara, kira-kira 75,000 akaun pengguna syarikat air Darul Aman SADA di daerah Kota Setar dan Pokok Sena berdepan gangguan bekalan air berikutan insiden ban Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA dan terusan tengah pecah di Pokok Sena tengah hari tadi. SADA memaklumkan dua loji rawatan air LRA terpaksa dihenti tugas bagi memberi laluan kepada kerja-kerja kecemasan berhubung insiden tersebut, iaitu LRA Pokok Sena dan LRA Bukit Pinang. Menurut SADA, sebanyak 60,000 akaun dianggarkan terjejas di daerah Kota Setar mulai 4 suku petang dan 15,000 akaun di kawasan Pokok Sena mulai 4.45 petang. SADA memaklumkan gangguan bekalan air itu dijangka berterusan sehingga kadar aliran dan paras air sungai kembali normal. Sementara itu, Pengerusi MADA Ahmad Tarmizi Sulaiman dalam kenyataan memaklumkan insiden itu disebabkan hujan lebat semalam di kawasan terbabit yang menyebabkan aliran sungai tidak terkawal dan berlaku peningkatan paras air dari tadahan Sungai Padang Terap. Kejadian ini adalah berpunca daripada turunan hujan yang agak lebat, terutamanya pada beberapa jam sebelum ini, maksudnya berlaku pada malam semalam dan menyebabkan limpahan air itu naik hingga ke 8.01 meter. Dan keadaan ini telah pun menyebabkan kenaikan paras air hulu dan hilir di struktur alator pelubang, di mana paras tersebut melimpasi limpahan di alur limpah itu, dan keadaan ini telah menyebabkan kegagalan struktur alur limpah yang sedia ada. Menurut beliau, MADA dan SADA telah mengambil tindakan segera dengan menjalankan kerja-kerja pembinaan sekatan sementara di Sungai Bukit Pinang bagi mengawal paras air di terusan tengah supaya operasi LRA SADA tidak terjejas. Hukuman berat menanti mana-mana pihak atau individu yang didapati bersalah melindungi tahanan Rohingya yang meloloskan diri dari Pusat Tahanan Relau di Pulau Pinang 20 April lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud menegaskan kesalahan melindungi parti boleh dikenakan denda tidak kurang RM5,000 dan penjara antara 1 hingga 5 tahun di bawah Seksyen 56 Akta Imigresen. Pihaknya sedang giat mengesan saki baki parti yang meloloskan diri dari depo tahanan terbabit. Berdasarkan maklumat terkini, masih ada lagi 60 orang yang bebas dan usaha-usaha mengesan sebenarnya masih dilakukan. Dan kami syak bahawa mereka ini telah pun berada di dalam komuniti masing-masing. Kalau di sebelah utara mungkin berada di Pulau Pinang sana, dan ada juga yang mungkin telah sampai ke kawasan Selayang di Kuala Lumpur. Dalam kejadian pada 20 April lalu, 528 tahanan Rohingya di depo tahanan sementara Imigresen Relau, Sungai Bakap merusuh dan melarikan diri. 6 daripada mereka maut dalam kemalangan ketika cuba melintas laluan di kilometer 168 Lebuh Raya Utara Selatan. 16,377 saman kesalahan jalan raya dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sepanjang operasi Hari Raya Aidilfitri HRA 2022 yang dilaksana mulai 29 April lalu hingga semalam. Ia hasil pemeriksaan ke atas 89,490 kenderaan. Turut dikeluarkan 776 saman notis P22 melibatkan kesalahan gagal patuh lampu isyarat, memandu di lorong kecemasan, menggunakan telefon bimbit semasa memandu, memotong garisan berkembar dan memandu melebihi had laju. 5 kesalahan utama dalam tempoh OP HRA 2020 itu tidak boleh dikompaun, sebaliknya terus dikenakan tindakan mahkamah. Kita ada 45 unit AES atau kamera di seluruh negara. Daripada 45 tu 29 untuk speeding dan 16 untuk lampu isyarat di traffic light. So gagal mematuhi lampu isyarat 272, memandu di lorong kecemasan 143,
menggunakan telefon bimbit semasa memandu 115, memotong barisan double line 206 dan itu jumlah dia 776. Sementara itu, 245 aduan diterima melalui aplikasi eJPJ dalam tempoh 7 hari selepas HRA 2022 dilancar pada 29 April lalu. Aduan tertinggi membabitkan kes pemandu memotong barisan menggunakan laluan kecemasan. Kita baru saja wawatkan dalam tempoh seminggu sebelum 29 April hari itu. Jadi bila kita wawatkan supaya pengguna jalan raya buat aduan, kita dapati respon yang kita terima amat memberangsangkanlah. Selalunya jarang jugalah kita terima aduan-aduan melalui e-aduan ni. Tindakan akan diambil dalam tempoh 48 hingga 72 jam selepas aduan diterima. Di Kelantan, 2 ditahan bagi membantu siasatan kes rompakan wang tunai bernilai RM1 juta serta barangan kemas di sebuah kedai pajak gadai di Pasir Mas pada 5 Mei lepas. Pemangku Ketua Polis Negeri, Datuk Muhammad Zaki Harun berkata 2 warga tempatan berusia 30-an direman hingga Khamis ini. Pihaknya masih mencari bukti-bukti baharu bagi membantu siasatan selain turut memerlukan saksi lain tampil untuk memberi maklumat. Dan kita masih lagi menerima maklumat-maklumat dari luar dan bagaimana yang kita sedia maklum, kereta itu dapat dijumpai di tempat. Jadi dalam itu pun ramai saksi yang tampil untuk membantu kita untuk mengesan siapakah terlibat ataupun siapakah yang membawa kereta ini. Dan kita dah kena pasti kereta. Dan insyaAllah kita akan selesaikan sebelum 12 hari bulan nanti. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari mulai 15 Ogos depan untuk mendengar rayuan akhir Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara dalam kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd. Perkara itu dimaklumkan melalui surat bertarikh 29 April yang disediakan kepada media oleh Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Hafizullah Omar Alias Mat Saleh. Menurut surat tersebut, kedua-dua pihak pembelaan dan pendakwaan turut diarah mengemukakan hujahan bertulis sebelum 31 Julai. Pada 25 April, Datuk Seri Najib telah mengemukakan 94 alasan dalam petisyen rayuannya mengenai mengapa beliau harus dibebaskan daripada tuduhan terbabit. Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 mengekalkan sabitan Datuk Seri Najib dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta yang dijatuhkan ke atas beliau kerana menyeleweng RM42 juta dana SRC International Sdn Bhd. Presiden kes 1MDB, bekas pengerusi 1MDB Tan Sri Muhammad Baqi Salim memberitahu Mahkamah Tinggi beliau merasakan Datuk Seri Najib Tun Razak terlibat dalam salah laku keuangan dan ada yang tidak kena berlaku dalam syarikat itu. Ini menjadi antara sebab utama beliau memutuskan untuk meletak jawatan pengerusi serta ahli lembaga pengarah 1MDB pada 2009. Saksi pendakwaan ke-15 itu berkata sebelum menyerahkan surat peletakan jawatan, beliau telah menghantar SMS khidmat pesanan ringkas kepada bekas Perdana Menteri itu memaklumkan beberapa perkara yang diarahkan BOD kepada pengurusan 1MDB tetapi tidak dipatuhi. Saksi itu berkata isu yang membawa kepada peletakan jawatannya termasuk pemindahan $1 bilion tanpa kelulusan lembaga pengarah, kegagalan menjalankan penilaian ke atas usaha sama Petro Saudi International Limited PSI, kegagalan melantik penilai bebas untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan boleh dipercayai mengenai nilai aset syarikat usaha sama dan kegagalan dalam pelantikan 3 orang wakil dalam syarikat usaha sama.
Sementara itu, saksi pendakwaan ke-16 yang merupakan pegawai khas Datuk Seri Najib memaklumkan bekas Perdana Menteri itu dan ahli keluarganya telah bercuti atas kapal layar ke selatan Perancis, perairan Greece dan Itali sejak 2009 hingga 2013 atas jemputan putera Kuwait, putera Saudi dan putera Abu Dhabi. Jelas beliau, setiap maklumat berkaitan destinasi percutian itu dimaklumkan kepadanya oleh ahli perniagaan dalam buruan Lo Teik Jo atau JOLO. 5 sekeluarga di Nibong Tebal, Pulau Pinang cedera selepas rumah mereka musnah 70% akibat letupan dipercayai berpunca daripada kebocoran gas. Insiden turut mengakibatkan 2 lagi unit kediaman bersebelahan rosak. Sebuah motosikal dan kereta juga dilapor rosak. Pegawai Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Abdul Syukur alias Muhammad Ilhami Musa berkata pihaknya menerima maklumat berhubung kejadian letupan membabitkan 3 unit rumah setingkat itu pada 9.45 malam semalam. Sebaik tiba di lokasi, pemeriksaan awal bomba mendapati bahagian bumbung dan struktur dinding rumah mengalami kerosakan seakan terkena bahan letupan. Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Kita bersua kembali. Malaysia telah melaksanakan 15,565 penjujukan genom virus SARS-CoV-2 dalam tempoh 1 September 2021 hingga 27 April 2022 bagi mengenal pasti jenis varian COVID-19 utama di negara ini. Hasil penjujukan tersebut 7,245 sampel atau 46.55% dikenal pasti sebagai varian Delta, 6,374 sampel atau 40.95% adalah Omicron Beta, 283 sampel atau 1.82%, Alpha, 33 sampel atau 0.21%, manakala bakinya varian lain. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI dalam kenyataan memaklumkan sampel-sampel tersebut dipilih KKM dan diambil dari semua negeri. Penjujukan genom itu dilaksana makmal di bawah MOSTI, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pengajian Tinggi menerusi projek penelitian genomik virus SARS-CoV-2. Maklumat genom virus SARS-CoV-2 berkenaan telah dimuat naik ke Pangkalan Data Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GSAID). Menurut MOSTI, analisis garis masa pola perubahan varian di Malaysia menunjukkan peningkatan jumlah varian Delta dan Omicron masing-masing bermula sekitar Ogos dan Disember 2021. Siasatan dijalankan Jabatan Alam Sekitar JAS Johor bagi mengenal pasti punca kemunculan ketulan buih putih di Sungai Skudai semalam. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Alam Sekitar, Warisan dan Budaya Negeri K. Raven Kumar berkata siasatan akan turut dilakukan terhadap premis-premis yang beroperasi di sepanjang sungai itu yang dilihat berpotensi menyebabkan pencemaran. Sampel air sungai di Loji Rawatan Air LRA Sultan Ismail berdekatan menunjukkan tahap kualiti air adalah normal dengan bacaan oksigen terlarut atau DO adalah 4.95 manakala pH adalah 7. Pada masa sama, jelas K. Raven, pencemaran buih yang berlaku tidak menjejaskan operasi loji itu. Menurut beliau, pihaknya menerima aduan berhubung kemunculan buih putih yang dikesan di sungai berkenaan semalam dan video yang memaparkan keadaan sungai itu turut tular di laman sosial.
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL melaksanakan 14 langkah interim di bawah Pelan Tindakan Tebatan Banjir Kilat 2022 mulai bulan ini bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Pelan dengan kos sekitar 10 juta ringgit itu melibatkan 25 lokasi kerap berlaku banjir kilat yang telah dikenal pasti. Antara yang akan dilaksana termasuklah memastikan saluran keluar air larian ke longkang tepi jalan tidak tersumbat selain meletakkan guni-guni pasir di tepi sungai. Laluan lencongan bagi pemandu jalan raya yang tersekat dalam banjir juga telah dikenal pasti. Maka kita sebagai satu langkah tambahan lagi, tapi ini kita anggap sebagai interim yang kita nak segera ni tindakan ni. Kita bentuk satu pelan tindakan. Jadi ini kita kata tindakan yang berterusan lah. Dulu belum sempurna lagi, tambah lagi dengan yang ni, pelan tindakan tebatan banjir kilat ini, harap-harap ianya dapat memberi satu kesan yang lebih positif dan yang lebih baik dan memberi kesan yang baik kepada semua pengguna. Tahap keberkesanan pelaksanaan pelan tersebut akan dipantau selama 3 bulan. Perak menubuhkan skuad up to date yang berperanan untuk memastikan data dan maklumat peserta e-Kasih sentiasa dikemas kini. Jelas Menteri Besarnya Datuk Seri Sarani Mohamad, inisiatif berkenaan juga akan memendekkan tempoh bancian semula daripada 2 tahun kepada hanya 5 hari bekerja. Menurut beliau, Pejabat Pembangunan Negeri PPN Perak akan melaksanakan proses pemutihan berdasarkan kumpulan sasar yang telah dikenal pasti bagi memudahkan pemakluman pengemaskinian maklumat oleh peserta e-Kasih, khususnya warga emas dan orang kurang upaya. Sebelum ini, Pejabat Pembangunan Negeri Perak melaksanakan proses pemutihan ke atas peserta e-Kasih setiap 2 tahun sekali bagi memastikan ketepatan maklumat di dalam sistem e-Kasih dengan melawat berdasarkan tarikh akhir lawatan pembanci. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat tindakan pembangunan negeri Perak. Saudara, buat julung kalinya keindahan Tenun Pahang Diraja dipamerkan kepada dunia di Minggu Craft London LCW yang bermula hari ini hingga 15 Mei. Bertemakan Weaving Hope, pameran itu berlangsung di bangunan Suruhanjaya Tinggi Malaysia di Belgrave Square. Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selaku penaung Yayasan Tenun Pahang Diraja berkenan mencemarduli merasmikan pameran tersebut. Para pengunjung berpeluang menyaksikan 300 koleksi hasil tenunan banduan penjara penor dan bentung yang menampilkan keunikan serta kehalusan seni tenun Pahang Diraja. Lebih menarik, 30 daripada koleksi tersebut diinspirasikan oleh Raja Permaisuri Agong sendiri. Turut menjadi tumpuan pakaian Seri Paduka Baginda semasa istiadat Pertabalan Permaisuri Malaysia yang ditenun oleh banduan. Harapan Seri Paduka Baginda, seni tenun Pahang dapat dihidupkan semula dan dikenali sehingga ke peringkat antarabangsa. Turut membuat demonstrasi menenun ialah bekas banduan Mamat Ghafawi Mat Said. Mamat Ghafawi, 52 tahun, kini bekerja dengan busana tenun Cik Minah Sayang yang ditubuhkan oleh Baginda Permaisuri. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka melawat pameran ini setibanya di London esok sebelum berlepas ke Amerika Syarikat. Malaysia mengecam serangan pengganas ke atas kemudahan pengepaman air di Sinai, Mesir pada Sabtu yang mengakibatkan sekurang-kurangnya 11 terbunuh dan berharap mereka yang bertanggungjawab melakukan perbuatan terkutuk itu akan diheret ke muka pengadilan. Wisma Putra dalam satu kenyataan menegaskan serangan terbabit adalah satu bentuk ancaman dan mereka yang melancarkan serangan harus bertanggungjawab. Menurut kenyataan itu lagi, Malaysia merakamkan ucapan takziah serta simpati kepada kerajaan dan rakyat Mesir, khususnya kepada waris mangsa. Malaysia menolak sekeras-kerasnya semua bentuk keganasan yang menjejaskan keamanan dan keselamatan serantau.
Jabatan Imigresen memansuhkan sistem janji temu secara dalam talian mulai Rabu ini bagi memudahkan permohonan pasport Malaysia antarabangsa PMA yang semakin meningkat. Serentak itu, permohonan boleh terus hadir ke pejabat imigresen seluruh negara dengan waktu operasi dipanjangkan sehingga 10 malam untuk beberapa negeri. Pejabat-pejabat yang terlibat dengan pemanjangan tempoh operasi sehingga jam 10 malam ini ialah wilayah Persekutuan Putrajaya iaitu di bangunan Menara Ikhlas ini, pejabat Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Negeri Sembilan dan Melaka. Walau bagaimanapun bagi negeri Pulau Pinang, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu dan Perlis, waktu operasi akan dipanjangkan sehingga jam 6 petang saja kerana permintaan di negeri-negeri ini tidaklah terlalu tinggi. Permohonan PMA meningkat 40% berbanding sebelum pembukaan semula sempadan negara. Sejak 1 April sehingga Jumaat lalu, 165,449 PMA telah dikeluarkan. Rumah Terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Perlis di Dewan 2020 berlangsung meriah dengan kehadiran lebih 20,000 pengunjung. Raja Perlis Tuanku Sirajuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid berkenan berangkat ke majlis. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil. Program yang bermula pukul 11 pagi itu menyediakan lebih 40 menu termasuk pelbagai juadah disediakan 25 jabatan dan agensi kerajaan negeri. Cukup memberangsangkan pertemuan saya dengan beberapa orang tetamu tadi. Mereka merasakan amat berpuas hatilah ya dengan hidangan dan juadah yang dihidangkan pada hari ini. Nampaknya semua orang gembira sebab setelah hampir 3 tahun tak dapat bersama, kali ini dapat bersama-sama dan nampaknya kecerahannya pun luar biasa. Singgah pula ke segmen sukan. Perkembangan Piala Uber. Skuad wanita negara terpaksa melupakan impian mara ke suku akhir kejohanan selepas mengalami kekalahan kedua berturut-turut dalam aksi kumpulan C yang berlangsung di Impact Arena Bangkok hari ini. Skuad wanita negara gagal mencetuskan kebangkitan apabila kecundang kepada Thailand 4-1 selepas tewas dengan keputusan 2-3 kepada Denmark semalam. Juara remaja dunia 2 kali Go Jin Wei hampir mencipta kejutan ke atas bekas juara dunia Ratchano Intanon sebelum akur dengan kekalahan 21-14, 14-21, 15-21. Bangkit menyamakan kedudukan apabila beregu wanita Pearly Tan, M. Tina mengatasi gandengan Jong Kophan, Kitita Rakul, Rawinda Prajongjai 16-21, 21-19, 21-17. Bagaimanapun, Thailand kembali mempamerkan dominasi apabila memenangi 3 perlawanan seterusnya. Keputusan tersebut juga menyaksikan peluang Malaysia untuk layak ke suku akhir telah pun berakhir. Esok, skuad negara jadual bertemu Mesir untuk aksi terakhir dan pelengkap jadual. Dan ini berita gembira buat peminat bola sepak tempatan. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan harga tiket istimewa, tiket combo RM100 bagi menyaksikan kesemua 6 perlawanan pusingan akhir kelayakan Piala Asia 2023 Kumpulan E di Stadium Nasional Bukit Jalil Jun ini. Menurut Naib Presiden FAM, Datuk Posa Majais, tiket berkenaan akan memudahkan penyokong setia Harimau Melaya untuk menyaksikan perlawanan tersebut tanpa perlu membuat pembelian tiket secara berasingan, selain dapat menikmati diskaun harga hampir 20%. Penjualan tiket ini akan dibuka mulai 16 Mei 2022 dan dibenarkan maksimum 5 tiket bagi setiap pembelian.
Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Tiket dan Stadium FAM berkata penjualan tiket tersebut hanya untuk tempoh selama 2 minggu sahaja, iaitu bermula 16 Mei 2022 sehingga Ahad 29 Mei 2022 menerusi pembelian dalam talian di www.tickethotline.com.my. Kem Terjun Negara terus mempamerkan kecemerlangan pada Sukan C Hanoi apabila menghadiahkan emas ketiga dan keempat hari ini. Masing-masing menerusi Ui Ziliang dalam acara 1 meter papan anjal lelaki dan pasangan Eng Yan Yi Ong Ke Ying dalam cemerlang dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Dalam saingan akhir 1 meter papan anjal lelaki yang berlangsung di Pusat Akuatik Midin, hari ini menyaksikan Ziliang menampilkan persembahan terpuji dengan mengumpul 377.70 mata dalam keseluruhan 6 terjunan untuk menewaskan 6 penerjun lain. Menurut Ziliang, kemenangan tersebut diharap mampu memberikan semangat terutama kepada atlet muda agar mengikuti jejak langkahnya. Saya rasa saya dah mission accomplished lah. Rasanya pertama orang diver yang pertama yang dapat seluruh medal semua daripada platform ke papan anjal, dari papan anjal individu ke sinkro. Yang junior saya macam hari ni Rudik dia performance pun bagus juga, umur dia 17. So saya harap dia orang akan naik lagi lah. Kita punya junior-junior Elvis, Harry. Ini juga adalah emas kedua buat Ziliang selepas memenangi acara 3 meter papan anjal seirama lelaki bergandingan Chiu Yi Wei pada hari pertama semalam. Pingat perak acara itu dimenangi atlet Singapura Avir Tham Pak Lun, manakala seorang lagi wakil negara Bertrand Roddick anak Lysis. Kecemerlangan Kem Terjun Negara diteruskan pada hari ini apabila gandingan atlet muda dan baharu negara dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita menjadi Yan Yi dan Ke Ying mempamerkan kecemerlangan apabila menghadiahkan pingat emas keempat selepas mengumpul 276.30 mata pada saingan akhir tersebut. Pingat perak menjadi milik pasangan dari Vietnam, Mai Hong Han, Ngo Pong Mai dengan 237.57 mata. Manakala gandingan Ashley Tan, Yi Zuan, Fong Kei Yan dari Singapura sekadar meraih pingat gangsa. Kecemerlangan yang dipamerkan Kem Terjun Negara nyata menggembirakan Ketua Kontingen Negara pada Sukan C ke-31, Datuk Nur Azmi Ahmad. Menurut beliau, misi menuai 8 emas dalam acara terjun semakin cerah terutama selepas meraih 4 emas dalam sukan akuatik. Beliau turut memuji skuad terjun negara yang mampu membuktikan kemampuan sepanjang pertandingan berlangsung, biarpun berdepan tempoh singkat untuk menguji venue pertandingan. Saya rasa mental atlet begitu bagus dan utamanya dia dapat pengurus pasukan yang bekas atlet. Dan mungkin semangat yang ada pada Datuk Lemenji itu memberi semangat lagi kepada atlet-atlet kerana sudah menjadi kebiasaan ataupun permulaan yang pertama supaya atlet-atlet negara yang tidak berkhidmat lagi atau sebagai atlet, dia sebagai pengurus pasukan dan dia sedikit banyak dia tahu knowledge tentang terjun dan kebaikan pada atlet terjun yang bertanding. Dalam masa sama, beliau turut menyeru atlet yang bakal beraksi pada Sukan C agar kekal fokus bagi mempamerkan aksi terbaik dalam usaha mencapai sasaran 36 pingat emas ditetapkan. Saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP untuk mengekang penularan COVID-19. Saya Nur Alis mengucapkan Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.